Tanpa melengahkan masa lagi, dengan ini dipersilakan Saudara Amir Hamzah bin Muhammad Hafiz, pelajar tingkatan 4 Sekolah Menengah Kebangsaan Putrajaya Presin 11-2 dengan tajuknya Kenaikan Kos Sara Hidup Masalah Global. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Pertama sekali, terima kasih kepada pengacara majlis, Encik Raja, barisan-barisan juri-juri dan juga MCP kita. Baiklah. Biarkan saya memperkenalkan diri saya sekali lagi. Nama saya Amir Hamzah bin Hafiz. Saya daripada SMKP 11-2 dan ingin membentangkan tajuk saya dan mengulas isu iaitu kos sara hidup masalah global. Baiklah. Jika ditekankan dengan tajuk tersebut, masalah global. Global kita akan memfokuskan bukan dalam negara, akan tetapi kita akan memfokuskan kepada semua isu di luar negara. Baiklah. Saya akan pecahkan kepada 3 bahagian. Kita mulakan bahagian pertama iaitu pengenalan. Saya akan memfokuskan kepada 2 perkara. Iaitu 2 perkataan yang akan difokuskan. Pertama sekali ialah inflasi. Adakah anda semua tahu apakah erti inflasi yang kita boleh lihat di sini? Jadi, apa yang saya kaji, inflasi bermaksud peningkatan sesebuah harga sama ada barang ataupun perkhidmatan dalam suatu masa. Inflasi dan deflasi mungkin berlaku dalam satu tahun, dalam satu negara. Tapi kita tidak, itu tidak membawa apa-apa masalah besar. Tetapi masalah besar yang kita boleh jumpa ialah apabila peningkatan inflasi yang tinggi yang membawa ke satu perkara menjurus kepada kemiskinan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, apakah itu maksud kemiskinan? Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk menyara dirinya sendiri ataupun keluarganya. Di sinilah isu yang kita perlu faham dan perlu cari jalan solusi. Jadi, apabila kita fokuskan di sini, kita perlu melihat daripada perspektif satu dunia di mana beratus negara yang mengalami masalah sama, masalah kewangan, wang. Siapa saja yang tidak memerlukan wang di era sekarang? Mungkin betul, wang tidak boleh membeli kebahagiaan. Akan tetapi, wang boleh membantu dalam keadaan yang sukar ataupun keadaan yang masih senang. Baiklah. Di sini, saya akan masuk ke babak kedua iaitu masalah dan solusi. Baiklah. Izinkan saya untuk menceritakan satu kisah. Baiklah. Pada suatu hari, ada seorang ibu yang mempunyai 3 orang anak. Beliau merupakan seorang ibu tunggal yang berniaga, yang menjual sayur-sayuran. Tetapi, kebelakangan ini, beliau mengamalkan satu tabiat baru. Asalnya, beliau selalu memasak menggunakan kerosin ataupun bahan bakar yang menggunakan minyak. Akan tetapi, beliau menukar kepada arang. Apabila pihak media ditanyakan mengapa, beliau berkata kerana pelbagai harga barang meningkat. Jadi apabila dia mahu menjual sayur tersebut, beliau terpaksa meningkat agar beliau tidak rugi. Dia terpaksa pergi ke bandar sebanyak 10 km dengan berjalan kaki. Inilah isu yang berlaku daripada Kenya, iaitu seorang wanita bernama Florence Kageha. Sini beliau mengalami satu masalah yang sangat kritikal dalam negara beliau. Selain itu juga, terdapat negara-negara bukan saja negara dunia ketiga, terdapat negara dunia pertama sendiri yang mengalami inflasi. Baiklah, sebagai contoh, jika kita lihat di United Kingdom, kita boleh melihat kadar daripada 1.6% inflasi meningkat ke 9.1% kadar inflasi. Itu merupakan dalam 40 tahun merupakan peningkatan paling tinggi mengikut statistik yang dinyatakan. Selain itu, jika kita lihat, terdapat seseorang graduan terpaksa mencatu makanannya sendiri kerana beliau menghabis graduasi. Ini perkara yang berlaku di Bangladesh. Baiklah. Jika kita lihat, tidak kira sama ada daripada negara kelas dunia pertama, kedua maupun ketiga, negara itu akan menghadapi satu masalah sama, iaitu masalah kewangan, iaitu inflasi. Sentiasa ada, tak kisah daripada isu IMF Korea ataupun isu dekad yang hilang pada Jepun. Semua akan mengalami masalah, termasuk negara kita sendiri iaitu Malaysia. Persoalan yang kita perlu tanya di sini, tuan-tuan dan puan sekalian, apakah solusi yang diambil untuk melawan isu ini? Jadi, seperti kisah Florence,
kerajaan Kenya telah memberikan 12% peningkatan gaji minimum asal untuk membantu mereka dalam kesukaran. Itulah salah satu cara mereka. United Kingdom memberikan insentif sebanyak 780 pound kepada golongan bawah 40% kepada mereka yang menghadap kesusahan pada zaman itu. Selain itu, Bangladesh juga memberikan kad catuan kepada kepada rakyat mereka. Di sini kita dapat melihat terdapat pelbagai cara yang boleh diulas dan digunakan oleh negara mereka. So, kita kini di babak. Jadi, kita di babak ketiga. Apakah negara kita yang boleh dipraktikkan untuk mengatasi masalah ini? Jadi, iktibar yang boleh diambil ialah terdapat tiga perkara. Pertama, kita belajar. Seperti kita tahu, mantan Presiden Tun Dr. Mahathir pernah menggunakan dasar pandang ke timur untuk melihat bagaimana orang Jepun mengatasi masalah mereka dan cara untuk menyelamatkan keadaan mereka. Di sini kita boleh mempelajari bagaimana sesebuah negara yang dalam keadaan kita menaikkan semula keadaan ekonomi. Seperti kita tahu, asalnya di negara China, asalnya mereka mengeluarkan produk yang berkeluaran rendah. Tapi kita tengok sekarang di negara China. Apa mereka lihat di situ? Mereka mengeluarkan produk-produk yang lebih berkualiti daripada kita sebelum ni. Kita telah mengeluarkan pelbagai produk yang lebih baik daripada Amerika Syarikat. Di sini membuktikan kita boleh melihat, mencontohi apa yang China lakukan terhadap negara mereka. Jadi, kedua, kita perlu memahami dan cari solusi. Baiklah, kadang-kadang kalau kita tengok di certain tempat ada orang, di certain tempat ada beberapa isu dan masalah. So, perlulah kerajaan untuk mencari solusi dan mengatasi cara untuk mendapatkan untuk menyelamatkan ekonomi negara kita sendiri. Jadi, apa yang penting ialah sebagai masyarakat dan juga rakyat, kita perlulah sentiasa memahami dan cara membantu diri kita sendiri dalam untuk menentang kos sara hidup. Baiklah, sekian daripada saya. Sekian, terima kasih.